adalah merupakan manusia yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya pada tahun ini. Daripada kalangan lebih daripada 2 bilion manusia, tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sangat banyak ayat-ayat yang menyentuh berkaitan ibadat haji di dalam Al-Quran. Antaranya ialah suratul Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini menjelaskan bahawa Safa dan Marwah itu adalah merupakan sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena pada peringkat awal orang Islam berasa tidak sedap hati kerana pada kepercayaan jahiliah mereka tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Seterusnya dalam ayat 196 hingga 203 Allah menjelaskan kepada kita tentang haji dan hukum hakamnya. Tuan-tuan boleh rujuk nanti bila berada di Mekah, bila kita baca Quran itu, biar kita baca terjemahan. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Antaranya Allah menyebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ini adalah wajib bagi orang yang berkemampuan, sama ada dari sudut harta benda ataupun dari sudut kesihatan badan. Begitu juga ada satu surah di dalam Al-Quran namanya Suratul Hajj. Allah menyentuh tentang ibadat haji ini ayat 27 hingga 34. Jadi boleh kita rujuklah ayat-ayat ini untuk mengetahui tentang ibadat haji. Dan cara ibadat haji ini dihuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kalau tuan-tuan lihat pada piramid ini, Nabi sebut buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadata an la ilaha illallah. Asas kepada Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mana kalimah syahadah ini adalah suatu yang kita tidak akan berpisah daripadanya walau sesaat. Kalau kita berpisah dengan kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun sesaat, maka terkeluarlah seseorang itu daripada agama Islam. Yang ini yang kita pegang sejak daripada lahir kita, ataupun yang baru masuk Islam, sejak daripada dia convert, sejak daripada dia masuk Islam, sampailah kita mengakhiri kehidupan ini, kita kena pertahankan 2 kalimah syahadah ini. Kemudian ada kewajipan-kewajipan yang merupakan tuntutan kepada syahadah. Bermula dengan ibadat solat, juga tidak ada kelonggaran kepada kita untuk meninggalkannya. Mesti dibuat 5 waktu sehari semalam. Walau dalam apa keadaan sekalipun, solat ini tidak gugur sehinggalah saat kita meninggal dunia. Kalau kita tidak mampu buat secara berdiri, boleh dilakukan secara duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh secara berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, solat itu dilakukan di dalam hati. Itu ibadat yang sifatnya setiap hari. Seterusnya kita lihat piramid yang ketiga, wa shaumi Ramadan. Rukun Islam yang ketiga
adalah ibadat puasa. Ibadat puasa ini bukan sepanjang tahun. Ibadat puasa ini hanyalah wajib pada bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari. Sebab itu orang yang tidak mampu berpuasa, dia boleh qada. Dia diberi kelonggaran. Contohnya orang yang bermusafir, orang yang sakit, diharuskan baginya berbuka puasa. Begitu juga ibadat solat dan puasa ini semua orang banyakkannya kena buat. Solat tidak ada uzur, puasa ada uzur. Orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, ketika itu dia sudah tidak wajib puasa, dia hanya perlu bayar fidyah. Kemudian zakat ini yang wajib bagi setiap orang ialah zakat fitrah. Adapun zakat harta itu wajib bagi orang yang cukup nasabnya, cukup nisabnya dan cukup haulnya, cukup tempoh 1 tahun dan cukup kadarnya. Dan yang terakhir sekali ialah ibadat haji. Kalau kita lihat dalam susunan rukun Islam ini, haji hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali seumur hidup. Kalau orang buat haji yang kedua, ketiga, keempat itu, maka itu adalah haji yang sunat baginya ataupun dia ambil upah haji. Kalau orang itu belum buat haji, dia tak boleh buat upah haji. Jadi haji ini hanyalah sekali. Dan melihat kepada keadaan umat Islam yang ramai pada ketika ini, jarang orang boleh buat haji 2 kali. Bahkan hari ini kalau kita daftar dengan tabung haji, mungkin sekitar tahun 2040 baru boleh kita tunaikan haji. Sebab tu saya ucapkan tahniah sekali lagi pada datuk, datin, tuan, puan, kerana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya. Jadi tuan-tuan adalah orang yang istimewa, dan tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin kena hargai nikmat ini. Kerana Allah pilih tuan-tuan untuk mengerjakan ibadat haji. Baik, jadi kita nampak kedudukan ibadat haji itu yang hanya wajib sekali seumur hidup. Sebab itu tuan-tuan, kalau sekali seumur hidup ini kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, kita tidak isi dengan sebaik-baiknya, rugilah kita. Sebab itu malam ini kita nak bincang tentang falsafah haji dan bagaimana untuk mendapat haji yang mabrur. Baik, kita lihat matlamat ibadat dalam Islam. Allah fardukan kita solat untuk kita ingat Allah. Sebentar tadi kita sembahyang Isyak, tujuannya adalah untuk kita ingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Sebab itu orang yang tak solat, dia tidak ingat Allah. Bila dia jauh daripada Allah, orang ini kena macam-macam penyakit hati. Yang kedua, tujuan kita solat ialah untuk mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah orang yang melakukannya daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah fardukan puasa untuk melahirkan kita sebagai manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Zakat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ini nak bersihkan harta dan menyuburkan harta. Dan kita lihat hari ini kita bincang tentang ibadat haji. Allah fardukan kepada kita haji. Wa azzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Apa tujuan Allah fardukan kepada kita haji? Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir.
Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhan, yakni ke Baitullah, ke Kaabah dengan berjalan kaki. Ada orang yang mengerjakan haji dahulu naik jalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datang dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Kalau dulu orang kerjakan haji naik unta, tuan-tuan, hari ini alhamdulillah kita kerjakan haji, Allah Ta'ala bagi mudah kita naik kapal terbang, lebih kurang 9 jam sudah sampai di Jeddah atau sampai di Madinatul Munawwarah. Apa tujuan Allah syariatkan kepada kita haji? Liyashhadu manafi'alahum. Mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Inilah hikmah, falsafah daripada ibadat haji, untuk kita mendapat faedah yang banyak.